Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita, syarah kitab tauhid, dan kita masih bicara bab khauf dan rajak lah. Dan kita nak sambung lagi tentang hadis-hadis yang dhaif tapi makna yang sahih, tapi sanadnya dhaif lah. Jadi penerima macam mana ulama berhujah. Kadang-kadang ulama ni sekadar bukan berhujah juga, penyokong dia. Menyokong dia. Kadang-kadang dia tu matan hadis tu sahih dah. Dia disokong oleh hadis-hadis lain atau baik Quran sendiri. Kita boleh lakukan sikit-sikit, tapi kena beritahu juga. Dhaif ni, sanad yang dhaif kena beritahu. Kita tak boleh yakin lah 100% tu ucapan Nabi dah. Okay, kita sama balik hadis hak tadi kita baca tadi, iaitu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Jadi hadis ni riwayat Tirmizi, Syekh Albani mengatakan hadis ni dhaif dalam dhaif Jami' as-Saghir nombor 3003. Jadi hadis ni sangatnya dhaif, akan tapi maknanya sahih. Dalam hadis ini disebutkan beberapa perkara yang menunjukkan lemahnya iman seorang. Pertama, mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Artinya dia melakukan sesuatu demi agar manusia senang, akan tapi di sisi lain dia melanggar perintah Allah ataupun meninggalkan perintahnya. Membuat orang-orang namun membuat orang senang namun mengundang murka Allah adalah perkara yang sangat berbahaya. Ini merupakan tanda yang sangat jelas akan lemahnya keimanan seseorang. Sesungguhnya kita hidup sebagai makhluk sosial, sehingga kita pasti berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Agar interaksi hubungan antara satu sama lain tersebut boleh berjalan dengan baik, maka terkadang-kadang diperlukan adanya kesamaan antara kita dan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Dan ketika kita atau mereka berbeza, ada berbeza, tak ada budaya berbeza, gaya berbeza, maka akan timbullah kejanggalan. Misalnya seorang yang bekerja di suatu perusahaan yang seluruh karyawannya koreksi kecuali dia orang. Yang kerja di syarikat, di KJL, di jabatan dah. Orang lain pakai rasuah berlaku dah. Tiba-tiba dia tak rasuah, dia pula terancam nyawa dah. Dapat tak tu lah. Kalau sekiranya dia tidak tanda tangan, maka karyawan yang lain tidak dapat melakukan koreksi dah. Dia tak saing, dia tidak lepas jahat dia tu, Allah tak boleh koreksi. Tak boleh pitih. Tak boleh rasuah. Korupsi tak boleh rasuah. Tak boleh duit rasuah. Maka dalam keadaan seperti ini, dia akan dihadapkan dua pilihan, iaitu mencari redha manusia namun mendatangkan murka Allah, atau dia mencari redha Allah meskipun manusia tidak senang kepadanya. Tentunya jika dia memilih untuk bertanda tangan kerana cari redha manusia, lepas projek dia, pembalap ke mana-mana lepas projek dia, maka ini menunjukkan bahawa imannya lemah. Padahal yang demikian mendatangkan murka Allah SWT. Misalnya lagi adalah ketika seorang berada di lingkungan yang kegiatan masyarakatnya adalah maksiat, seperti berjudi atau bermain muzik. Maka ketika dia takut cercaan manusia dan ingin agar mereka senang dengan memberikan sumbangsih terhadap acara maksiat tersebut, maka itu menunjukkan akan lemahnya iman. Maka seorang hendaknya berwaspada akan hal-hal seperti ini. Janganlah seorang mencari redha manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah SWT, dengan meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya. Itu pertama dah. Nak faham hadis ni. Yang kedua nak faham hadis ni, memuji manusia atas rezeki dari Allah SWT. Ya hadis ibu cerita ada mukhul ibadah tu ada doa, nak cerita doa. Ada kat sini nya. Gini hadis tu kata, rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak perlu dapat digagalkan oleh kebencian orang benci. Itulah rezeki Allah ni. Orang nak sekat rezeki kita setamat apa tak boleh. Dia Allah tetapkan, boleh lah gitulah. Yang kedua, memuji manusia atas rezeki dari Allah SWT. Di antara tanda lemahnya iman seorang
adalah dia memuji orang lain atas rezeki yang Allah berikan pada melalui orang tersebut. Yang seharusnya dia memuji Allah SWT dah. Yang beri rezeki ni bukan kerana boh dia, majikan dia ke apa dah. Bagi beri rasuah dia. Tapi yang beri rezeki sebenarnya Allah SWT. Sesungguhnya yang mengirimkan rezeki melalui orang-orang tersebut adalah Allah SWT. Maka tidak boleh seseorang memuji-muji orang-orang yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai perantaraan secara berlebihan. Boleh puji sikit tapi tak boleh berlebihan. Yang boleh dilakukan seorang ketika mengambil rezekinya dari Allah melalui perantaraan seseorang tersebut adalah berterima kasih dan mendoakannya sahaja. Nah, gitulah nah. Kalau sekiranya seorang langsung terfokus pada pujian kepada orang yang menjadi perantaraan rezeki Allah. Jadi orang itu perantara. Kita boleh rezeki itu melalui kod dia dah. Syarikat tu, majikan kita, bos kita dah. Maka ini menunjukkan betapa lemahnya keimanannya kepada Allah SWT. Ya, kalau dia tu fokus, nampak dah Allah SWT yang sebenarnya berezeki. Nampak syarikat dah, jabatan, apa dah, majikan bos dia dah. Jadi iman lemah lah tanda kita. Oleh kerana yang mesti kita perhatikan adalah berterima kasih pada Allah SWT dahulu. Allah SWT firman, "Ama bikum min ni'matin fa minallah." Dan segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Kemudian Allah SWT juga berfirman, "Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kamu jadikan rasa syukur kamu kepada pengingkaran kalian, kamu dengan menyandarkannya pada selain Allah. Jadi kamu jadikan rezeki kamu untuk selain Allah lah. Surah Al-Waqi'ah ayat 82 lah. Asalnya kita diajarkan untuk sering berterima kasih pada orang-orang yang membantu kita. Itu asalnya kita boleh terima kasih. Kena ayat terima kasih banyak kepada itu boleh. Tapi janganlah sampai kita puji berlebihan kepada orang yang jadi perantaraan antara kita dengan Allah rezeki itu dah. Nabi SAW bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah dianggap bersyukur pada Allah yang orang yang tidak bersyukur pada manusia. Kalau dia sebut Alhamdulillah saja tapi tak ada terima kasih rasa pada orang lain yang jadi perantara rezeki Allah. Tu. Jadi dia tak syukur juga dah. Kena syukur juga. Syarat dia kena bersyukur, kena terima kasih juga pada orang yang tolong dia. Gaji ke dia dah, rezeki ke dia, beri masak ke dia dah. Hadis riwayat Abu Daud dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadis ini menunjukkan bahawa kita dituntut untuk berterima kasih, mengingat dan membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu kita, terlebih lagi ketika dia membantu kita dalam masa-masa yang sulit. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Aman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa'illam tajidu ma tukafi'unah, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kemudian apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalaskannya, maka doakanlah dia hingga kalian melihat bahawa kalian telah membalasnya. Cara kita berterima kasih, kita doa kepada orang yang beri. Kita tak ada nak beri apa kan? Beri doa lah. Cara kita terima kasih kepada orang yang tolong kita. Hadis Abu Daud nombor 1972. Kita diajarkan untuk membalas kebaikan orang dengan setimpal, agar kita tidak merasa terhutang budi kepadanya sehingga kita murni bertawakal pada Allah SWT. Jangan tergata hati dengan orang lah. Jadi kita kena terima kasih. Lalulah supaya kita tak teringat lagi. Aku tak balas jasa dia lagi. Jangan sampai tak tu lah. Maka dari sini kita fahamilah bahawa berbeza antara berterima kasih dengan memuji manusia. Terima kasih tak, tapi puji tu tak boleh. Puji sangat dah. Hingga hati condong kepadanya. Hati bergantung kepadanya dah. Meyakini bahawa manusia merupakan sebab utama datangnya rezeki. Dan tanpa dia rezeki itu tidak akan datang adalah hal yang keliru, yang salah lah. Bergantung dengan gitu dah. Apa majikan kita, bos kita, syarikat kita, majikan kita, KJL lagi apa dah. Nak stabil ekonomi, kena gaji KJL dah. Tiba-tiba tak bankrupt KJL, tak ada PTH ke dah.
Jadi kita kena bergantung dengan Allah SWT. Kerana keyakinan yang demikian membuat hati seorang akan terpaku pada manusia yang sebagai perantaraan, bukan pada Allah SWT sang pemberi yang sesungguhnya. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, Wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah adalah yang maha pemberi dan aku adalah al-qasim membahagi-bahagikannya. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Hadis riwayat Bukhari nombor 3116. Maka tak kala kita mendapatkan rezeki melalui seseorang, maka janganlah fokuskan pujian kepadanya. Cukup kita membalas kebaikannya dengan berterima kasih. Jazakallahu khairan katsiran dan mendoakannya. Adapun jika terlalu memuji-muji orang tersebut secara terus-menerus, maka terkadang hal itu boleh membuatkan kita lupa kepada Allah SWT. Sebenarnya semua itu perantara saja. Allah yang sebenarnya rezeki. Lupa dah. Dan sebagaimana kata Nabi SAW, bahawa itu termasuk keadaan lemahnya iman. Yang ketiga, mencela manusia ketika menjadi penghalang rezeki. Ini salah lagi penyakit dah. Demikian pula ketika rezekinya terhalang, terganggu, terhalang, tak boleh naik gaji ke apa dah. Dia tidak boleh memaki dan mencela orang-orang yang menjadi penghalang rezeki Allah kepadanya. Contohnya kita sedang menjual barang. Kemudian ada pembeli datang melihat-lihat. Akan tetapi setelah beberapa saat dia tidak jadi membelinya. Maka tidak bolehlah kita sebagai penjual mencela sikap pembeli tersebut. Oh Allah, tengok saja lama mai beli. Ingat kau jadi beli, tak beli sabuknya. Jangan kata gitulah. Kerana hakikatnya yang menahan rezekinya adalah Allah SWT. Demikian pula misalnya ketika kita memiliki kontrak kerja dengan seorang. Ada kontrak, adalah perjanjian. Gaji daripada sebulan ke sebulan dah. Kontrak selama setahun tapi daripada sebulan ke sebulan dah. Kemudian orang tersebut memutuskannya, tiba-tiba potong berhenti tak sila sambung kontrak dah. Maka kita tidak boleh mencelanya. Kita boleh menegurnya jika caranya salah. Cara salah kita boleh tegur lah. Tapi nak salah 100% kerja tak boleh lah. Akan tapi ingatlah bahawasanya menghalangi rezekinya adalah Allah SWT. Rezeki kau tu lah, rezeki kau lain pun. Mari kau lain pula dah. Tenggelam dalam sikap mencaci orang lain dalam hal ini merupakan bentuk seakan-akan kita meyakini bahawa orang tersebutlah yang memberi rezeki kepada kita. Kalau kita tak boleh melalui dia kan, seolah tak ada rezeki lain. Oleh kerananya, janganlah kita terlalu mencela seorang yang hanya sebagai perantaraan rezeki Allah SWT dengan kita. Ketika seorang telah sedar bahawa segala rezeki telah menjadi takdir Allah SWT, maka seharusnya dia berdoa kepada Allah untuk memudahkan rezekinya melalui perantaraan tersebut. Jadi minta dengan Allah. Maka jangan sampai seorang mencari redha manusia jika akhirnya dia dimurkai oleh Allah SWT. Sebagian orang berani untuk menghalalkan yang haram demi untuk disenangi oleh banyak orang. Padahal yang demikian mengundang murka Allah dan itu adalah sebuah musibah, bencana yang besar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radallahu anhu wa ardan nas anhu. Wa manil tamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu anhu. Sakhatallahu alaihi. Wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan manusia, maka Allah akan meredainya dan akan menjadikan manusia redha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari redha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan akan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Hadrat Ibn Hibban. Syarah. Dalam riwayat lain, hadis ini menceritakan tentang Muawiyah yang meminta nasihat pada Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam Sunan Tirmizi. Kataba Muawiyatun ila Aisyah ummil mu'minin an niktubi ilayya kitaban tusini fihi wa la tuksiri aliyya. Fakatabat Aisyah ila Muawiyah fasalaman alayka. Amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nasi wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillahi wa kalahu
wa kalahullahu ilan nas. Wassalamualaikum. Muawiyah menulis surat kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tulislah kepadaku suatu tulisan yang berisi wasiat kepadaku dan janganlah wasiat yang banyak. Maka Aisyah menulis surat kepada Muawiyah. Salamun alaika. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridaan Allah sekalipun perolehi kemurkaan Allah, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan pada manusia. Dan barang siapa yang mencari keredaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan menjadikannya terbergantung pada manusia. Wassalamualaikum. Tu je. Aisyah tulis ke dia. Hadis riwayat Tirmizi nombor 2414. Hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai kepala negara meminta nasihat pada beliau. Bagi seorang da'i, kita mestilah berusaha menjelaskan pada manusia tentang kebenaran dengan cara yang terbaik, bijak dan dengan dalil. Adapun jika orang kemudian marah, maka tidaklah mengapa. Kita tak setuju, kita marah, kita terredah dengan hujah kemainan. Yang terpenting adalah kita telah menyampaikan kebenaran. Kalau semua orang takut kemarahan masyarakat, maka bilakah yang hak boleh diketahui oleh orang-orang? Benda ni bid'ah, tahlilan bid'ah ke apa ataupun syirik ke apa dah. Takut ke orang, sampai bila benda yang salah tu orang tahu dah. Bilakah orang-orang akan faham tentang yang mana syirik? Bilakah orang-orang yang akan faham tentang yang mana syirik dan mana yang bid'ah? Maka seorang ketika memiliki niat yang tulus dan tidak ingin dipuji dalam menyampaikan sesuatu kebenaran untuk mencari ridha Allah, meskipun orang-orang yang dia dakwahi marah dan tidak senang, maka Allah SWT pasti akan membantunya. Nah, okey, akan marah. Nah, mana setuju hak bertentangan dengan masyarakat ni. Benda hak je biasa buat dah. Ada orang tu tegur, ada ustaz tu. Dia ni ustaz. Ustaz apa begini pun apa dah nak. Tiba-tiba dia tegur pasal buat blender ni apa kata. Buat bina'in lah kubur ni, buat bira-bira kubur ni blender dah. Jadi orang tu dah Wahabi lalu. Masalah. Jadi dia kata semua kita gitu tak. Besar kita pun kata makruh kalau tak tanah sendiri, tanah awal kat haram belaka tak ada kata hak boleh. Nah, pergi itulah. Orang akan marah. Akan tapi sebaliknya, jika seorang mencari redha manusia namun mendatangkan murka Allah, maka dia akan binasa kerana Allah akan buat dia bergantung pada manusia kerana rasa takutnya kepada selain Allah SWT. Jadi dia manusia binasalah dia haci lebu dah kerana cari redha manusia. Takut pada selain Allah. Tentu saja ini adalah bentuk rasa takut yang haram, bahkan boleh sampai kepada syirik. Kerana melakukan suatu amalan untuk mencari pujian manusia dan takut dicela oleh manusia adalah perbuatan riak. Itu masalah dah. Ada setengahnya ngatik tahlil. Betul ke tak sedekah pahala? Kadang-kadang dia balas adik-beradik dia. Tak rasa nak bui. Apa ni nak bazir. Balah. Kerana nak ngatik tahlil. Apa buat ni? Tak boleh lah kata. Dah. Jadi kebanyakannya syirik situ dah. Takut kerana manusia, bukan kerana Allah SWT dah. Okey, kita tahu ada hadis Nabi suruh buat ngatik tahlil dah. Nak sedekah pahala, baca sendiri boleh anak dia. Hak tentu siapa orang lah. Kita tentu siapa. Sebab itulah bid'ah ni yang mencari redha manusia bukan mencari redha Allah ni. Sebabnya aku hadis ada suruh buat gitu dah. Inti Nabi SAW memerintahkan agar kita mencari redha Allah meskipun kita dimurkai oleh manusia. Kerana mencari redha Allah SWT adalah tujuan yang boleh kita capai. Adapun redha manusia merupakan tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tak mungkin lah. Allah suka, orang manusia suka setara mana kita dah. Tak berhati-hati kita. Tak terima kasih pun kita dah. Sebagaimana ungkapan ahli hikmah, ridan nasi ghayatun la tudriku wa ridallahi ghayatun la tutraku. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Redha seluruh manusia adalah satu cita-cita yang tidak dapat dicapai. Sedangkan redha Allah adalah satu cita-cita yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Oleh kerana itu, tinggalkanlah apa yang tidak mampu dicapai dan capailah apa yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Ini kata-kata hikmah lah, bukan hadis. Perkataan ini disembahkan pada Imam Syafi'i dengan lafaz ridan nasi ghayatun la tudrak fa'alika bima fihi salahu nafsika falzamhu.
Redha semua manusia adalah tujuan yang tidak mungkin boleh tercapai. La tudraku. Maka hendaklah engkau sibukkan diri dengan hal yang berguna untuk dirimu. Fa'alika bima fihi la salahu nafsika. Dan tetaplah di atasnya falzamhu. Madarijus Salikin Ibn Qayyim, Sifatul Sabah Ibn Jauzi, jilid 1, muka 436. Tidak semua manusia akan senang pada diri kita. Siapapun dia, jika dia orang baik, maka pasti dia akan disenangi oleh orang yang baik dan dibenci oleh orang yang buruk. Adapun jika dia orang yang buruk, maka akan dibenci oleh orang yang baik dan disenangi oleh orang yang buruk. Oleh kerana itu, seorang hendaknya mencari redha yang mungkin boleh dia raih, iaitu keredaan Allah SWT. Janganlah takut dengan cercaan manusia, kerana cercaan manusia tidak akan memberikan kemudaratan. Kerana jika Allah SWT tidak mentakdirkan keburukan bagi seorang, maka tidak ada yang boleh memberikan keburukan tersebut. Oleh kerana dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang Arab Badui dari Bani Tamim berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, a'tini fa inna hamdi zainan. Zainun ka zain. Wa inna dhammi syainun. Qala Rasulullah SAW, Zakallahu azza wa jalla. Wahai Muhammad, berikanlah padaku harta, kerana sungguhnya pujianku itu adalah kebaikan dan cercaanku adalah keburukan. Dia suruh minyak paksa Nabi lah. Tak bui, ya puji. Kalau bui, puji. Kalau Nabi tak bui, ya cerca dah. Dia kutuk, dia maki Nabi lah. Nabi SAW berkata, itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi, atau hak sebenarnya Allah dah. Kan ataupun ini tak boleh nak puji pun tak boleh, nak cerca pun tak boleh, melainkan dengan izin Allah. Tu Nabi kata. Hadis ni riwayat Bukhari nombor okey tak? Majmu' Fatawa 38. Pelik juga ya. Di 1 muka 52 takut hadis Bukhari kan. Kau Majmu' Fatawa sungguhnya. Hadis riwayat mana ni? Apalah dah. Artinya orang Arab Badui tersebut minta kepada Nabi SAW dan mengatakan bahawa jika dia diberi, maka Nabi SAW akan dipuji. Dan itu adalah kebaikan. Adapun jika Nabi SAW tidak memberi, maka orang Arab Badui tersebut akan mencela, memaki, menghina, dan itu merupakan keburukan bagi Nabi SAW. Akan tetapi ternyata Nabi SAW memberikan jawapan yang luar biasa, bahawa hal tersebut hanyalah milik Allah SWT. Artinya cercaan manusia belum tentu membuatkan kita binasa. Dan pujiannya itu pun belum tentu boleh memberikan keselamatan. Maka dari itu, janganlah kita terperdaya dengan cercaan manusia dan pujian manusia. Ketahuilah bahawa meskipun satu dunia seluruhnya memuji anda, tidak akan mengangkat darjah anda sedikit pun. Demikian pula satu dunia orang mencela anda tidak akan menurunkan darjah anda sama sekali jika anda mulia di sisi Allah SWT. Di kerananya penulis sering menyampaikan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, Marra rajulan ala Rasulillah SAW faqala li rajulin indahu jalisin, Ma ra'yuka fi hadha? Faqala rajulun min ashrafin nas, Hadha wallahi hariyin in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushfa'a. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma marra rajulun akhar فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Adapun seorang lelaki melintasi Rasulullah SAW, lantas Nabi bersabda kepada orang yang duduk di dekat beliau, apa pendapat kalian tentang dengan lelaki ini? Maka seorang menjawab, dia termasuk orang yang mulia. Demi Allah, apabila dia meminang, pasti akan terima. Dan apabila dimintai bantuan, pasti akan dibantu. Orang bersawai lah. Orang kaya, orang pakat hormat dia, usaha.
Maka Rasulullah SAW diam. Berapa saat kemudian lalulah seorang lelaki lain. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa pendapatmu dengan orang ini? Dia menjawab, wahai Rasulullah, menurutku orang ini adalah orang yang termiskin dari kalangan kaum muslimin. Apabila dia meminang, pasti pinangannya ditolak. Dan jika dimintai pertolongan, dia tidak akan ditolong. Dan apabila berkata, maka perkataan tidaklah akan didengari. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang ini yang terlihat miskin lebih baik daripada seluruh bumi yang isinya orang ini yang kelihatannya bangsawan. Orang miskin itu jauh lebih baik daripada seluruh bumi. Ya. Dia kelihatan bangsawan kaya ke apa dah. Tulis sini hadis riwayat Bukhari ya. Nombor ni buat atau boleh. Intinya janganlah kita terperdaya dengan pujian dan celaan manusia, kerana celaan dan pujian mereka tidaklah mendatangkan manfaat dan mudarat sama sekali. Kalau sekiranya seorang dicela kerana tidak menjalankan syariat, maka ini merupakan kesalahan sendiri. Akan tetapi ketika seorang telah menjalankan syariat Allah SWT, namun dia dicerca, dipaki, dihina oleh manusia, maka hal itu tidaklah mengapa. Kerana dia lebih memilih untuk meraih keredaan Allah SWT. Oleh kerananya, ingatlah sabda Nabi SAW. Man iltamasa ridallahi wa sakhatin nasi radiyallahu anhu wa ardan nas anhu wa minal tamasa ridal nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nasa. Barang siapa yang mencari-cari redha Allah SWT saat manusia tidaklah suka, tidak redha, maka Allah akan meredainya dan Allah akan membuat manusia meredainya juga. Barang siapa yang mencari redha manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka juga. Hadis riwayat Ibn Hibban nombor 27 benar. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda kepada Ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at alayya ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffat as-suhufu. Ketahuilah bahawa jika seandainya umat bersatu untuk memberikanmu manfaat, mereka tidak akan memberikan manfaat apa-apa pun selain yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan jika seandainya mereka bersatu untuk memberikan kemudaratan, bahaya kepadamu, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah padamu. Jadi tak seru. Benda tak akan jadi juga. Hadis riwayat Tirmizi nombor 2516. Kalau sekiranya orang-orang tidak boleh memberikan mudarat pada kita dengan fizik, dengan zahir lah, dengan fizik lah, kecuali jika Allah mentakdirkannya, maka bagaimana lagi jika hanya dengan cercaan kita caci, maki dan hina lah. Sedih dan gelisah tentu ada, akan tetapi selama kita benar-benar di sisi Allah SWT, maka tenanglah. Kerana apa yang kita lakukan akan mendatangkan redha Allah. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahawa Fudail bin Iyad berkata, Man arafan nasa istaraha, barang siapa yang mengenal keadaan manusia yang sebenarnya perangai manusia ni, maka dia akan istirahat, tenang, relax. Ni boleh rujuk kepada Tabaqatul Awliya jilid 1 muka 207. Kalau kita selalu menjadikan manusia sebagai barometer kita, maka tentu kita akan lelah. Tetapi barang siapa yang tahu hakikat manusia, perangai manusia ni, tak ada puas hati sama, maka pastilah dia akan tenang, relax dan memusatkan tujuannya untuk hanya mencari redha Allah SWT. Inilah dan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab yang tentang takut pada Allah SWT. Maksud beliau membawa ke dalil ini adalah jangan sampai seseorang kerana takut pada manusia, akhirnya dia melanggar perintah Allah SWT. Oleh kerananya tidak mengapa ketika kita melihat seorang melakukan kemungkaran, maka kita tegur dan berikan nasihat. Dan tidak perlu takut jika dicaci maki, selama kita merasai bahawa ada kemungkinan kita boleh menjadi sebab hilangnya kemungkaran tersebut. Dan kita memberikan nasihat, boleh memberi nasihatlah dengan cara yang baik, maka lakukanlah. Adapun jika akhirnya kita hanya mendapat cacian dan celaan, maka ingatlah bahawa apa yang kita lakukan itu insya-Allah diredai oleh Allah SWT. Kesimpulanlah, matan ke-9 pelajaran terkandung dalam bab ini. Penjelasan tentang ayat surah Al-Imran, surah Taubah, surah Al-Ankabut, keyakinan itu boleh berkuat dan melemah.
Tanda-tanda melemahnya iman adalah antara lain 3 hal yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Memurnikan rasa takut hanya pada Allah termasuk kewajipan. Adanya pahala bagi orang yang melakukannya. Adanya ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakum bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.